ini saya ingin berkongsi mengenai jawatan kuasa kira-kira wang negara. Okey, apakah jawatan kuasa kira-kira wang negara ini? Jawatan kuasa kira-kira wang negara atau lebih dikenali sebagai PAC merupakan salah satu daripada 5 jawatan kuasa pilihan yang ditubuhkan oleh Dewan Rakyat selain daripada jawatan kuasa pemilih, jawatan kuasa peraturan mesyuarat, jawatan kuasa dewan dan jawatan kuasa hak dan kebebasan. Okey, bagaimana pula cara pelantikan ahli-ahli PAC? Termaktub di bawah peraturan-peraturan mesyuarat 77 dalam kurungan 2 menyatakan jawatan kuasa hendaklah mengandungi seorang pengerusi dan naib pengerusi yang dilantik oleh Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat Parlimen. Manakala ahli jawatan kuasa lain hendaklah tidak kurang daripada 6 atau tidak melebihi daripada 12 orang ahli yang dilantik oleh jawatan kuasa pemilih. Kebiasaannya, ahli jawatan kuasa kira-kira wang negara ni ia akan berubah-ubah mengikut kerajaan pada waktu itu. Mesti ramai yang tertanya-tanya apakah skop kerja, apakah tugas ataupun tanggungjawab ahli PAC. Peraturan Mesyuarat 77 dalam kurungan 1 Perlembagaan Malaysia juga menyatakan tugas dan tanggungjawab PAC ialah memeriksa beberapa perkara, iaitu yang pertama, kira-kira kerajaan Malaysia dan peruntukan wang yang dibenarkan oleh Parlimen kerana menepati perbelanjaan negeri. Yang kedua, apa sahaja kira-kira badan-badan pentadbiran raya dan pertubuhan-pertubuhan lain yang menguruskan wang negeri yang dibentangkan dalam Majlis Mesyuarat Parlimen. Ketiga, penyata-penyata kira-kira negara yang dibentangkan dalam Majlis Mesyuarat menurut perkara 107 di dalam Perlembagaan Malaysia. Dan apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh jawatan kuasa itu patut diperiksa atau apa-apa perkara yang perlu diserahkan kepada majlis untuk disemak. Okey, jika dilihat secara rumus sebenarnya pihak PAC ni dia akan melihat laporan Ketua Audit Negara berkenaan dengan perbelanjaan yang melebihi peruntukan, wang yang tidak digunakan mengikut peruntukan perbelanjaan, serta pihak PAC ni juga akan menilai sama ada perbelanjaan yang diperuntukkan untuk menjalankan sesuatu program atau sesuatu aktiviti itu telah mencapai objektifnya ataupun tidak. Maka dengan itu, pihak PAC akan mengambil kira sama ada perbelanjaan yang telah diperuntukkan itu mendatangkan nilai wang kepada negara semula ataupun tidak. Okey, adakah pihak PAC ini mempunyai kuasa terhadap kerajaan? Okey, sebenarnya ahli jawatan kuasa kira-kira negara ni mereka mempunyai kuasa-kuasa tertentu, iaitu di mana pihak PAC boleh mengambil saksi untuk memberi keterangan semasa prosiding. Kedua, pihak PAC boleh meminta sebarang dokumen atau maklumat daripada mana-mana pihak kementerian atau pihak jabatan atau pihak agensi dalam menjalankan prosiding. Seterusnya, pihak PAC juga boleh membuat pendapat dalam pelaksanaan mana-mana program atau aktiviti kepada pihak kementerian atau jabatan, okey, bagi tujuan menjaga kepentingan awam. Dan pihak PAC juga dia perlu memantau sejauh manakah tindakan-tindakan pembetulan telah diambil oleh pihak kementerian atau pihak jabatan atau pihak agensi yang berkaitan dengan laporan meminta mengemukakan laporan kemajuan atau kita panggil sebagai progress report terhadap tindakan-tindakan yang telah dijanjikan kepada pihak PAC itu sendirilah. Bagaimana pula sekiranya saksi yang dipanggil tidak menghadirkan diri semasa prosiding? Maka saksi yang tidak menghadirkan diri itu dianggap sebagai tidak menghormati Dewan Rakyat. Dan dengan itu, pengerusi PAC boleh memaklumkan perkara tadi
kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk diambil tindakan lah kepada pihak saksi tadi. Dan jika alasan-alasan yang diberikan daripada saksi tidak kukuh ataupun alasan tidak munasabah, maka beliau dianggap sebagai seorang saksi yang tidak menghormati Dewan Yang Mulia. Baik, mari kita lihat proses kerja PAC. Itu sahaja daripada saya, dan sekiranya awak semua nak tahu lebih lanjut mengenai Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, bolehlah melayari laman web rasmi Parlimen Malaysia. Okey, sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.